Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam TV. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab dah klik video ni dan jangan lupa tekan subscribe button dulu. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk pelajaran kita semua. Okey, dah sedia? Jom mula. Cerita ni berkisahkan tentang seorang wanita yang bernama Dahlia DiPolito yang berumur 26 tahun pada masa tu. Dia juga ada seorang suami yang bernama Michael DiPolito. Jadi si Dahlia ni adalah orang kacukan tau. Ayah dia orang Egypt dan mak dia pula orang Peru. Jadi nama penuh dia adalah Dahlia Muhammad. Masa umur dia 13 tahun, family dia ni berpindah ke Boynton Beach, Florida. Dan dia membesar kat situ. Jadi macam mana Dahlia dengan Michael ni kenal? Masa tu Michael ni nak pakai seorang escort girl tau. Dan Dahlia lah perempuan tu. Jadi Dahlia ni sebenarnya bekerja sebagai escort girl. Dan tak lama lepas tu mereka bercinta. Tapi kawan-kawan dia orang cakap yang hubungan mereka ni lebih kepada tarikan seksual je. Dia orang betul-betul sayang antara satu sama lain. Wallahualam. Jadi lepas 6 bulan dia orang ni kenal, Dahlia ni balik jumpa mak dia tau. Nama mak dia ni adalah Rhonda Muhammad. Satu hari tu dia balik ke rumah mak dia. Lepas tu dia tunjuklah cincin dekat mak dia. Lepas tu mak dia cakap, "Oh, kau dah bertunang ke?" Dahlia ni jawab, "Taklah, kita orang nak kahwin terus." Jadi mak dia ni terkejut lah sebab baru je kenal. 6 bulan baru kenal. Dan satu hal lagi sebab mak dia ni sebenarnya tak suka sangat dengan Michael tu. Jadi sebenarnya Michael ni dia mempunyai gaya hidup yang agak mewah tau. Dia ada badan yang tough, berduit. Tapi masalahnya masa tu dia dah ada isteri. Sebab itulah mak Dahlia ni tak berkenan. Tapi si Dahlia ni sebenarnya dia tak kisah pun nak berkepit dengan lelaki orang. Sebab Michael cakap masa tu dia dalam proses untuk bercerai. Dan tak lama lepas tu dia orang kahwin. Lepas 6 bulan kahwin, satu pagi tu pada 5 Ogos 2009, Dahlia ni macam biasalah dia akan pergi ke gym dulu. Jadi pada pukul 6 pagi tu dia siap-siap untuk pergi ke gym. Lepas tu pergilah ke gym dia. Jadi pagi tu sepatutnya Dahlia dengan Michael ni dia orang pergi gym sama-sama tau. Tapi sebab Michael ni masih lagi dalam proses pemulihan sebab dia baru je membuat pemberahan liposuction masa tu. Jadi dia tak pergilah, dia duduk je kat rumah. Dan dalam pukul 6.40 pagi masa tu, Dahlia ni dapat panggilan daripada pihak polis tau. Masa tu dia dekat gym. Dan pihak polis ni suruh dia balik dengan segera. Jadi sarjan yang telefon Dahlia ni nama dia Frank Renzi tau. Mula-mula saja Frank ni telefon Dahlia ni tak angkat tau. Dia mungkin tengah bersenam kan. Lepas tu 2-3 saat kemudian Dahlia ni telefon sarjan tu balik. Jadi dia orang pun berhubung melalui telefon tu kan. Jadi sarjan ni cakap macam ni dengan dia tau. "Hello, saya Sarjan Frank Renzi dari Police Department. Ya, ada apa? Boleh puan balik ke rumah dengan segera?" Ya, saya balik sekarang. Kenapa? Semua okey ke? Puan balik dulu, nanti saya akan bagi tahu." Lebih kurang macam tu lah dia punya conversation masa tu. Sampai je Dahlia tadi dekat rumah dia, dia tengok ramai sangat polis yang dah ada dekat luar rumah dia tu tau. Lepas tu dia lari-lari anak gitu sebab nak tanya polis tu apa yang dah berlaku kan. Jadi masa tu lah Dahlia ni jumpa dengan Sarjan Frank tadi depan-depan. Lepas tu Sarjan Frank ni cakap dengan dia, "Maaf puan, rumah puan ada masuk penceroboh. Dan ada kedengaran tembakan kat dalam rumah puan." Lepas tu sarjan ni tanya, "Nama suami puan Michael ke?" Dahlia ni jawablah, "Ya, kenapa dengan dia? Dia okey ke?" Macam tu. Sarjan Frank tadi cakap, "Maaf puan, saya kena bagi tahu yang suami puan dah meninggal." Dahlia yang dengar tadi terus menangis. Tak percaya yang suami dia ni dah meninggal. So dia menangis lah. "Oh, no. Lepas tu dia peluk-peluk Sarjan Frank tu. Tak lama lepas tu, Dahlia ni dibawa ke satu bilik siasatan. Yelah, mesti polis nak tanya kan, Michael ni orang macam mana? Dia ada musuh tak? Dia ada orang dengki dengan dia ke? Atau dia ada hutang ke? Orang pergi tagih hutang dengan dia? Jadi masa kat bilik soal siasat tu, sarjan yang tanya dia ni nama dia Paul Sheridan tau. Jadi masa tu Dahlia ni dia tak dibenarkan untuk jumpa dengan Michael. Biasalah kan dia orang mungkin ikut prosedur. Kalau dah meninggal dengan kes jenayah macam tu lagi, dia tak nak bahan bukti tu rosak. Jadi Dahlia ni menangislah dalam bilik tu. Dia tanya kenapa saya tak boleh jumpa dia? Kenapa saya tak boleh jumpa dia? Masa tu Sarjan Paul tu, dia layan Dahlia ni dengan baik lah. Tunjukkan rasa simpati, lepas tu tolong tenangkan dia. Tak lama lepas tu baru sarjan tu tanya, "Kau rasa ada tak kau syak siapa-siapa yang nak bunuh suami kau?" Lepas tu Dahlia ni jawab, "Suami saya sebenarnya masih lagi dalam pengawasan polis." Dan Dahlia ni buka mulut. Lepas tu dia cerita satu-satu pasal si Michael ni. Sebenarnya Michael ni adalah con artist. Dia dah tipu ramai orang dalam jual beli saham luar negara. Dan dia sebenarnya pernah ditangkap dan dipenjarakan 2 tahun sebab penipuan dan juga perniagaan tanpa lesen. Dan sebenarnya Michael ni masih lagi berhutang $200,000 dengan mangsa-mangsa dia yang sebelum ni tau. Dan sebab itulah Dahlia cakap yang suami dia ni masih lagi dalam pemantauan polis.
Lepas tu dia ceritalah yang sebenarnya suami dia ni dalam pemantauan polis sepatutnya 6 tahun. Tapi mungkin bersikap baik atau faktor-faktor lain, jadi mahkamah memendekkan kepada 5 tahun. Jadi ramailah orang yang tak puas hati, mangsa-mangsa dia tadi tak puas hati. Kenapa pendekkan kan? Mungkin pembunuh tu adalah salah seorang daripada orang yang tak puas hati tu. Ada lagi dia cerita masa Michael ni dalam penjara tau. Masa tu ada seorang lelaki yang sama-sama masuk penjara dengan Michael ni. Lelaki ni dah pindah ke luar negara dah. Lelaki ni tak puas hati dengan Michael sebab lelaki ni cakap Michael ada berhutang dengan dia. Jadi Dahlia ni dari satu-satu dia cerita orang-orang yang mungkin nak bunuh suami dia ni. Bukan tu je tau, dia burukkan lagi suami dia ni. Dia cakap suami dia ni kaki pukul, kaki mabuk, kaki dadah dan semua kaki lah ada dengan suami dia ni. Jadi dah borak lama antara Dahlia dengan Sarjan Paul tadi. Sarjan ni pun keluarlah sekejap daripada bilik tu. Jadi Sarjan ni cakap dia nak keluar sekejap sebab nak tanya sama ada rumah tu ada barang yang hilang tak, ada jadi kes samun tak. Sebenarnya kalau korang perasan dalam cerita FBI tu pun, lepas polis dah tanya soalan tadi, dia akan keluar sekejap sebab dia nak tengok reaksi kita apabila kita seorang diri. Korang tahu kan yang suka tengok criminal case? Angkat tangan. Jadi bila sarjan tadi keluar je daripada bilik tu, polis yang kat luar ramai-ramai tadi tengoklah rakaman CCTV tu. Tengok reaksi Dahlia macam mana. Lepas tu masa tu dia lah nangis kuat-kuat. Dan lepas beberapa minit lepas tu sarjan tadi masuk balik. Lepas tu sarjan tadi tanya macam ni tau. Korang memang tak ada masalah apa-apa ke? Taklah, maksudnya masalah kewangan ke, masalah keluarga ke, apa-apa masalah je lah. Dahlia cuma jawab, tak ada, kami tak ada apa-apa masalah pun, kami bahagia je. Dan lepas Dahlia jawab macam tu, sarjan tadi bawa masuk satu banduan ni tau, dalam bilik interrogation room tu. Nama banduan ni adalah Brian Anderson. Jadi sarjan ni tanya Dahlia, kau kenal siapa ni? Dahlia jawab, tak kenal. Dan sarjan tu tanya benda yang sama dekat Brian, kau kenal siapa dia ni? Dan Brian pun cakap, tak kenal juga. Jadi kiranya Brian ni dah ditangkap sebab bunuh Michael dekat rumah Dahlia tadi. Lepas tu sarjan tadi suruh Brian keluar daripada bilik tu tau. Dan dia cakap dengan Dahlia macam ni, kau kena masuk penjara hari ni sebab permintaan membunuh. Jadi kau ditahan. Lelaki tadi tu sebenarnya polis penyamar. Kami dah rakam dah semua yang kau buat. Kau akan masuk penjara sebab permintaan membunuh tahap pertama terhadap suami kau. Dahlia masa tu syok habis. Dia tak sangka akhirnya ketahuan juga apa yang dilakukan. Dan kalau korang tahu, si Dahlia ni sebenarnya dah plan untuk bunuh suami dia tau. Lepas tu dia nangis-nangis lah. Dia cakap, saya tak bersalah. Macam gitu. Rupa-rupanya Michael si suami dia tadi tak meninggal pun. Malah si Michael ni ada je duduk dekat luar bilik interogasi tu, duduk tengok soal siasat ni dijalankan. Tragik kan? Bila orang yang kita sayang plot untuk bunuh kita. Jadi sebenarnya si Dahlia ni dah beritahu dengan Muhammad Syahadah yang dia nak bunuh suami dia. Dan Muhammad Syahadah ni masa tu adalah boyfriend dia tau. Jadi Dahlia ni kategori orang yang sangat licik. Sepatutnya dia jadi ejen hartanah tau sebab dia ada degree dalam bidang tu. Tapi dia pilih untuk jadi escort girl sebab jalan pintas untuk dapat banyak duit. Dan lepas Dahlia bagi tahu Muhammad Syahadah tadi, Muhammad ni terus hubungi polis tau. Sebab dia tak nak kalau satu hari suami Dahlia ni si Michael tadi betul-betul mati, dia yang akan dipersalahkan. Yelah sebab masa tu Muhammad Syahadah ni kan boyfriend si Dahlia ni. Jadi lepas dia dah report polis tadi, polis ni pun set up lah pertemuan antara Muhammad Syahadah ni dengan Dahlia. Lepas tu adalah rakaman diorang atas kereta. Dan sebenarnya pihak polis jugalah yang set up pembunuh upahan untuk bunuh si Michael tu. Dahlia ni dapat kenal dengan pembunuh upahan yang Brian Anderson tadi melalui Muhammad Syahadah tau. Jadi Brian ni sebenarnya anggota polis dan dia bernyamar menjadi pembunuh upahan tau. Jadi masa Brian ni jumpa dengan Dahlia, pembunuh upahan penyamar tadi, dia tanyalah Dahlia, betul ke kau nak bunuh suami kau ni? Sebab kalau kau keluar je daripada kereta ni, kau dah tak boleh hubungi aku dan kau dah tak boleh cancel dah. Dan Dahlia jawab 500,000% pasti. Saya belajar matematik dulu macam sampai 100% je. Ni tak tahu macam mana boleh sampai 5,000%. Per 5,000 lah kot. Sebenarnya masa polis tunggu dia depan rumah dia tadi, dah penuh dah kamera-kamera sana sini tau. Siap masuk hit TV lagi. Bukti dah ada, rakaman dah ada. Tapi kira kuat jugalah dia ni sebab sampai 3 kali tau naik turun mahkamah untuk kes dia je. Pertama sebab dia tak ngaku yang dia nak bunuh suami dia. Kedua dia buat kenyataan yang sebenarnya dia dah tahu orang tengah rakam dia, orang set up dia. Sebab itulah dia nak join berlakon sekali. Dan kalau korang nak tahu sebenarnya dah 2 kali dah Dahlia ni cuba untuk bunuh Michael, tapi tak mati-mati juga. Sebab itulah dia terpaksa guna cara ni. Yang pertama dia masukkan sejenis dadah dalam minuman Michael. Michael minum tapi tak mati. Jadi gagal. Lepas tu dia set up, dia suruh orang lain call, buat laporan polis mengatakan ada dadah dalam kereta Michael. Jadi dia nak Michael ni ditangkap lah. Tapi bila polis sampai dekat sana, polis periksa, tak ada jumpa apa-apa pun. Dalam kes ni, Michael ni jumpa awal-awal dadah tu tau. Lepas tu dia ambil, dia buang. Jadi dalam masa naik turun mahkamah si Dahlia tadi, dia dihukum house arrest tau. Kiranya kena duduk dalam rumah je, tak boleh keluar.
Korang pernah tengok kan ada cerita yang kena house arrest tu, yang dia kena pakai satu alat dekat kaki dia dan dia tak boleh keluar beberapa meter daripada rumah dia. Kalau keluar lebih daripada jarak yang ditetapkan, alat tu akan berbunyi ketik 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 ketik. Dan dia akan hantar mesej dekat polis sana yang mengatakan orang ni melarikan diri. Macam gitulah, lebih kurang. Jadi dalam masa Dahlia di house arrest tadi, pada 2016, dia mengandung tau. Dan katanya itu adalah anak teman lelaki dia, iaitu Robert Davis. Robert ni sebenarnya lagilah banyak rekod jenayah daripada Michael tadi. Antaranya mencuri, merompak dan juga ketagih kokain. Akhirnya dia disabitkan bersalah dan dia dipenjarakan selama 16 tahun. Dan berita terbaru daripada Michael, sekarang ni dia dah jumpa cinta hati yang baru. The end. Jadi sampai sekarang pun Dahlia masih lagi menjalani proses penjara dia. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Ingat, kalau korang nak cari harta tu boleh, tapi carilah harta di jalan yang halal, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suara dia pun dah tak ada. Jadi buat korang, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan juga subscribe. Sampai di sini dulu daripada saya. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.